Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih yang dah mengurusi, yang dimuliakan Tuan Imam, para jawatan kuasa masjid, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini dapat kita bertemu dan berkumpul dalam masjid ini, Masjid Jami' Matan Pasir, no? Al-Irfan kan. Ada satu lagi Al-Irfan kot. Tadi kami waste tadi tu, dia tulis lagi 18 km. Mujok tak pi. Tidak lagi lambat. Tak tahulah, tapi dekat waste lah kan. Lalu juga saya ingat saya mengajak di sekolah SMA Agama Tasik Junjung. Tasik Junjung dia dekat-dekat dah kot, lebih kurang lah. Jadi duduk bisa lalu lah kot ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi malam ni sampai juga di sini. Terima kasih. Saya sangat seronok berada di seberang Perai Selatan sebab kawasan dia saya suka. Dia lagu mana ada feeling ni, seronok sikit guna tau. Alhamdulillah. Jarang saya dapat sampai ke belah area sini, tapi alhamdulillah malam ni saya sampai juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita membicarakan perihal hijrah. Malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan perihal kisah hijrah dan kaitannya dengan kemerdekaan lah, lebih kurang lagu tu lah, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran tentang golongan-golongan yang terlibat dalam hijrah ni. Yang pertamanya tentulah tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah tahu, orang muhajirin. Tuhan sebut dalam Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kemudian golongan-golongan Ansar, Allah Taala sambung, والذين تبوا والدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Tuan-tuan, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan kepada kita itu Islam. Saya nak mula daripada situ sampai kepada hijrah, insya-Allah. Sebab saya tengok adik-adik, anak-anak pun ramai. Seronok tuan-tuan. Sejujurnya first time saya main masjid yang ada anak-anak ramai macam ni. Adik-adik kekal noh, main sampai tua lah nah. Lekatkan hati kat masjid, insya-Allah kita raih lah. Saya tengok anak-anak muda ramai, adik-adik kecil ramai, kita cerita bagi banyak sikit malam ni. Bagi depa semangat sikit, insya-Allah. Baguslah mungkin masjid tuan-tuan ni mesra kanak-kanak kot. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan Islam, semua orang tahu, umum kita mengetahui cabaran yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bukan sedikit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu orang lelaki yang disayangi penduduk Quraisy, yang diimpikan oleh semua. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal, Sufyan dan sebagainya semua menyayangi beliau. Sebaik Muhammad ini membawakan risalah Islam, maka dia mula dibenci tanpa dia membenci orang lain. Dia mula diperangi tanpa dia memerangi orang lain. Nabi mula difitnah sedangkan Nabi tak pernah memfitnah orang lain. Nabi disihir, Nabi dibenci, Nabi dipulau, dan Nabi sentiasa dikutuk, diberi doa-doa yang sumpahan dan sebagainya, sedangkan Nabi tak pernah buat benda tu kepada orang lain. Ini yang Nabi tanggung. Sampai tahap ketika mana itu para sahabat tak mampu tahan dah. 13 tahun Nabi di Mekah, tuan-tuan. Kalau kita ceritakan kisah-kisah bagaimana Sumayyah yang ditusuk daripada bawah keluar ikut mulut kerana mempertahankan kebenarannya. Suaminya Yasir diikat kiri dan kanan lengannya dan diletakkan pada belakang kuda, 2 ekor kuda kiri dan kanan, dan dipukul belakang kuda itu agar lari bertentangan, dibiarkan cabut bahu di depan Sumayyah untuk tengok. Ini yang menerima nasib, ini nasib yang menimpa umat Islam di peringkat awal. Sebab itulah para sahabat Nabi ni, tuan-tuan, kita ni baik alim hebat tera mana pun tak mampu capai status darjat sahabat Nabi ni.
Pasal terlalu mulia dan tinggi pengorbanan mereka. Nabi sebut dalam hadis, kalau kita infak segunung ummah pun takkan mampu sama dengan setengah cupak pun pahala mereka. Tuan-tuan, Khabbab bin Al-Arat, satu orang Islam yang masuk Islam di Mekah. Dia ni satu orang tukang besi, tuan-tuan, ya, yang buat besi. Bila mana para pembesar Quraisy tahu dia masuk Islam, mereka pergi ke bengkel besi dia. Mereka ambil besi tu, layar api bagi panah, besi tempah bagi panah. Mereka letak badan dia bagi tidur atas besi sampai berlubang badan dia. Minta dia keluar daripada Islam. Dia tak mau. Tekan dah sampai badan dah tak tinggal apa, dah berlubang habis. Sampai satu tahap dia bangkit, dia pergi bertemu Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, Allah tad'u lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tak doa kat kami ke Rasulullah? Allah tansurna ya Rasulullah, tak tolong kami ke?" Bukan kata dia mempertikaikan Nabi dah, tapi terkeluar daripada mulut dia, tak tahan dah. Sumayyah kena, Bilal bin Rabah kena. Maka tuan-tuan, bila dia sebut macam tu, Nabi bangkit. Disebut dalam hadis, wajah Nabi masa tu merah bila mana Khabbab sebut macam tu. Mungkin kerana mengenangkan, nak kasih kepada umat. Nabi bangkit, Nabi kata, "Innaman kana qablakum." Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu, mereka itu yumshitu bimishatil hadid. Mereka itu disikat badan mereka dengan sikat besi panah, sehingga akan ma min dunihi, tak tinggal apa pun min lihmih, pada daging mereka. Ada umat-umat Nabi terdahulu sebelum kamu ni, bukan kata kena hempak atas besi panah, badan mereka itu disikat dengan penyakap panah sampai tak tinggal apa pun daripada daging mereka dan tulang mereka. Itu pun dalam keadaan demikian, fala yansur zalika an dini, mereka tidak meninggalkan agama mereka. Kata Nabi SAW, fa wallahi, demi Allah, Nabi bangkit, Nabi kata, laitan minallah, Allah Ta'ala akan menjamin hadza amar, suruhan ini, agama ini, hatta yasirur rakib minas san'a ilal hadral maut la yakhafuna illallah. Allah Ta'ala akan memastikan kemenangan agama Islam ini, sehingga akan agama Islam meliputi seluruh dunia, dan semuanya akan dibela nasib mereka, sehingga akan tidak ada manusia yang takut kepada manusia lain, sehingga akan kalau ada pembesar ataupun peniaga yang yasirur rakib, yang melintah dengan kenderaan min San'a ila Hadramaut, daripada San'a ke Hadramaut, dua tempat di Yaman ini, kawasan itu zaman Nabi, zaman tu penuh dengan lanun di situ. Siapa lalu ya kena pau, orang kata. Tapi Nabi kata sampai satu tahap nanti kita pi di mana pun la yakhafuna illallah, kita tak takut kat siapa-siapa melainkan Allah. Keamanan dan keadilan yang Islam pastikan tertegak di atas muka bumi akan sampai era itu. Ini yang kata merdeka ni. Merdeka ni bermakna kita merdeka daripada min ibadatil ibad, daripada kita menghambakan diri kepada sesama hamba, kepada Rabbil ibad, kepada hamba, kepada Allah, Tuhan segala hamba ni. Ya? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, salah satun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang siapa ada dalam hati dia, dia ada rasa tanda-tanda kemanisan iman. 3 benda ni kita suka diri kita. Yang pertamanya kata Nabi, man kana Allah wa rasuluh, sesiapa yang Allah dan Rasulnya itu ahabba ilayya mimma siwahuma, tidak ada yang lebih dia kasihi melebihi Allah dan Nabinya. Ya, yang pertama. Wa ayyuhibbal mar'a lam yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, kalaulah dia kasih ke orang lain, anak dia ke, ayah dia ke, pasangan dia ke, dia tak kasihkan, melainkan dia kasih hanya kerana Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadhahu Allahu min. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada zaman silam dia. Yang ni yang kata hijrah. Zaman silam dia pernah berbuat kesilapan, zaman silam dia pernah lah ada buat 1-2 dosa, kemudian Allah Ta'ala campakkan kepada dia hidayah, dia menjadi orang surau, orang masjid, pi Mekah dan sebagainya. Bukan tak ada dosa muda dulu ni, berlambak, tapi Tuhan selamatkan dia.
Tuhan keluarkan dia daripada lembah dosa dan zaman silam dia yang lama-lama ni. Kata Nabi, kalau dia terkenang zaman itu, dia benci untuk kembali ke zaman itu, orang itu Tuhan akan campakkan ke dalam dada dia rasa halawatul iman, kemanisan iman. Tuan-tuan, kita suka diri kita. No? Maka tuan-tuan, ketika itu penduduk Mekah yang Islam ni makin lama makin teruk kena. Siti Khadijah menggadaikan satu demi satu harta dia untuk Islam. Sampai satu tahap Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala ambil balik Siti Khadijah, isteri Nabi. Orang yang banyak support Islam. Kemudian Allah Ta'ala ambil Abu Talib, pak saudara Nabi. Meskipun bukan Islam Abu Talib itu, tetapi dengan adanya Abu Talib di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab tak berani sentuh Rasulullah. Berani kata kok jauh ya. Tapi bila Abu Talib tak ada, mereka mula menyakiti Nabi. Mereka pergi ambil najis unta, perut unta baru lepas melih ni pergi letak atas belakang Nabi dan sebagainya. Tuan-tuan sebut dalam sirah Nabi semayang, mereka pergi ambil perut unta busuk pergi letak atas belakang Nabi ketika mana Nabi duduk rokok dan sujud ni. Dan siapa pun tak berani pergi buat apa. Sampai Fatimah yang pergi buang. Dan Nabi tak marah mereka. Kemudian orang Islam ketika itu tak mampu dah terima tekanan, tuan-tuan. Mereka ini dipulaukan. Sampai mereka beransur-ansur makin surut pi duduk di celah-celah pegunungan Bani Hashim ni di hujung Mekah dah. Masa tu tuan-tuan, ada seorang lelaki bukan Islam dia. Tapi lepas tu dia masuk Islam lah. Hakim bin Hazim, tak silap saya nama dia. Dia bukan Islam, tapi dia tak tahan tengok kesian. Dia pergi ambil barang-barang makan, dia buh atas unta, dia halau unta dia agar jalan pergi ke arah orang Islam bagi makan. Dia yang bukan Islam pun dia tak tahan tengok. Tuan-tuan, Nabi pergi berdakwah di Taif. Nabi sangka orang Taif ni okey. Rupanya lagi teruk. Depa pergi ambil, Nabi ketuk satu pintu demi satu pintu rumah di Taif. Nak memberi Islam, bukan Nabi minta yuran. Nabi ketuk pintu tu nak buat apa? Nabi nak tawarkan syurga. Bukan buka pintu nak jual direct selling ke apa CJ workshop apa begitulah. Bukan, nak bagi syurga free. Depa tolak. Tak cukup dengan tolak, Nabi pesan kat depa, tak mau terima tak apalah bang. Cuma tolong jangan pi habaq kat orang Mekah yang saya mai sini. Sampai tara-tara tu tuan-tuan Nabi zaman tu. Tetapi orang Taif tak peduli. Lagi dahsyat daripada orang Mekah mereka buat. Apa mereka buat? Mereka pergi ambil kanak-kanak Taif yang umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun ni, bawa ketui batu, hambat Rasulullah SAW. Apa yang lebih memalukan bila mana budak-budak kejar kita, tuan-tuan. Kita pergi raya rumah kawan, kita umur 50 dah. Tiba-tiba anak kecil umur 7 tahun mai tarik rambut kita, kan mai tampak pipi kita. Takkan kita nak balas? Kita kenyih lah kan. Bila hati geram, ini pun jagalah anak dia sikit kan. Setengah kawan tu kadang-kadang dia musik kita kan. Anak dia teriak 7 4 5 tahun. Kita pergi rumah dia, dia kata, hang teriak sagi pakcik tu makan hang. Kita kena hak bagi bagian makan tu. Kena kita perut besar sikit kita agak kita kan. Saya kena kerap lah, duk teriak sagi abang tu makan hang. Pasal kita gelap. Jadi budak tu takut kat kita tu. Nak kata aku mana? Terima lah. Tapi penduduk Taif, anak-anak Taif ni hambat Rasulullah sampai tahap disebut dalam kitab sirah, batu kena di kepala, berdarah di kaki. Apa makna dia? Mengalir sampai ke kaki, banyak tu. Tertumpah darah yang paling mulia, menyebabkan kemarahan malaikat Jibril. Jibril ni sifat malaikat ni, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Depa tak ada nafsu, tak ada rasa marah, tak ada rasa kesian, tak ada rasa apa ni. Kalau malaikat ada rasa kesian, tuan-tuan, bakal tak mati belakang kita ni kan. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat maut, pergi ambil nyawa otok tu seorang-seorang di rumah. Malaikat maut kata, ya Allah, duduk seorang-seorang tu, nanti saat anak dia balik kot, baru saya pergi ambil kan, kalau ada kesian kan. Wahai malaikat maut, pergi ambil nyawa kawan tu, naik motor seorang-seorang pergi kerja atas jambatan Pulau Pinang tu. Malaikat maut kata, ya Allah, wait a minute, tunggu saat kot, pasal dia baru bertunang bulan lepas. Tuan-tuan dengar tak cerita orang bertunang tak ada menikah mati? Maknanya apa? Malaikat ni dia buat kerja ikut Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Kalau tidak, tuan-tuan, sehari berapa ribu orang mati, malaikat jenuh minta ke Allah, ya Allah, rehat hari ni sehari ikut, cuti, satu dunia tak ada orang mati.
Pasal PKP. Tak boleh keluar rumah. Dah, dia ikut. Itu pun malaikat tak tahan. Turun jumpa Rasulullah, kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagi tahu kat aku bukit yang mana, pilih saja yang aku nak angkat hempak atas kepala orang Taif. Nabi kata, jangan, wahai Jibril. Sesungguhnya kaum aku ni tak tahu lagi, tak faham lagi. Kalau mereka tak beriman, tak apa, esok mungkin anak-anak mereka yang duk tuju batu kat aku ni, mungkin yang tu yang beriman. Benar kata Rasulullah, tuan-tuan. Zaman Sayyidina Abu Bakar nanti, lepas Nabi dah tak ada, masa tu berlaku musim orang murtad. Boleh dikatakan seluruh kawasan ada sahaja orang murtad. Teruk gerakan murtad masa ni. Tetapi satu-satunya tempat yang tak ada langsung orang murtad, Taif. Masa tu janji Rasulullah. Tuan-tuan, sampai sahabat tak tahan, Nabi bagi tahu, izhab ila Habsyah, pilah ke Habsyah. Nabi kata, pi ke Habsyah, fa innahu malikan, di sana ada seorang raja, la yuzlamu indahu ahada, yang tak pernah menzalimi sesiapa pun. Siapa raja ni? Raja Najasyi, Kristian dia. Nabi berkorban, Nabi jaga di Mekah. Yang pi ke Habsyah masa tu siapa? Ja'far dengan 2-3 orang para sahabat yang lain pergi berlindung di Habsyah. Cerita di Habsyah pun panjang lah. Tapi Nabi di Mekah masih kena tekanan, masih kena kritikan, masih kena cemuhan. Ada seorang orang kafir, orang musyrikin Mekah, nama dia Mut'im bin Adi. Dia orang kafir, dia musyrikin Mekah. Bahkan dia tak masuk Islam pun lepas tu. Dia pun tak setuju. Dia bagi tahu kat orang Quraisy Mekah, dia kata jangan perkena kawan-kawan Muhammad sampai tara-tara ni teruk sangat lah. Sampai tak ada manusia buat ni hampa penanya depa. Hampa hempas, hampa lekat batang besi panas, hampa sembelih, hampa sula. Tak ada manusia buat lah. Bukan Rasulullah SAW ajak untuk pergi bunuh orang. Bukan Nabi ajak untuk pergi sakiti hati orang. Bukan Nabi ajak untuk pergi memisahkan, memutuskan antara hubungan kekeluargaan. Tidak. Tetapi itu yang Nabi dapat balasan. Tuan-tuan, maka ada sahabat yang pergi hijrah. Sebelum tu berlaku perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Nabi berdakwah di Mekah ni 13 tahun. Yang masuk Islam berapa kerat sangat ya. Orang Madinah, orang Yathrib, dia mai jumpa Nabi sekali ya masa perjanjian Aqabah tu, masa musim haji. Jumpa Nabi, Nabi cerita apa sikit lebih kurang, masuk Islam depa. Depa balik di Mekah, habaq kat kawan-kawan depa pakai Islam belaka dah. Mai pula perjanjian Aqabah kedua, masuk Islam lagi ramai. Pasal apa ni? Yang duduk depan Nabi 24 jam tak masuk, tak terima Islam. Yang duduk jauh boleh main terima Islam. Golongan yang pertama bagi dakwah terhadap kerasulan Rasulullah ni siapa? Orang Yahudi sebenarnya. Di Madinah masa tu bertengkar orang Arab dengan orang Yahudi. Yahudi ni ramai di Madinah. Cerita dia panjang. Siapa orang Yahudi di Madinah? Patutnya orang Yahudi ni duduk di Palestin. Terus dalam kitab depa dah habaq dah, nanti Nabi akhir zaman akan mai di Madinah. Tu depa pindah ramai-ramai di Madinah. Dan depa memang duk tunggu. Setiap kali bergaduh dengan orang Arab Madinah, depa akan kata hampa nanti nanti Nabi kami mai sini hampa boleh sakit. Lagu tu lah ni Yahudi Utara. Hampa mau duk nanti nanti bila Nabi kami mai hampa boleh habuan, hampa boleh motau. Yahudi duk kempen. Yahudi yang duk kata Nabi kami mai esok ni baik, dia bagus, dia anak yatim. Tok cerita ni. Jadi bila orang Arab Madinah pi di Mekah tengok Rasulullah, ciri-ciri yang orang Yahudi cerita tu sebiji. Oh yang ni lah. Sebelum orang Madinah beriman, kita beriman dulu. Tetapi malangnya bila Nabi sampai Madinah, orang Yahudi tak mau terima pula. Sebab mereka duk sangka yang Nabi yang nak mai tu keturunan Yahudi. Tiba-tiba keturunan Arab. Mereka tak terima hanya kerana tu. Sedangkan mereka tahu Muhammad itu memang Nabi betul. Tapi kerana bukan bangsa dia, dia tak mau terima. Tuan-tuan. Maka para sahabat yang tinggal di Mekah ketika ini menyambung penderitaan mereka. Menyambung penderitaan mereka. Nabi hantar Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah untuk mengajar Quran. Masa ni Nabi tak pergi lagi. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, buka kisah dia. Anak orang kaya. Mak dia sangat kaya. Dalam Syiar A'lamun Nubala, Imam Zahabi sebut Mus'ab ini dia ada jenama minyak rambut dia sendiri.
Kalau zaman lalu ni siapa? Wak doyok lah. Nak kenal wak doyok. Minyak rambut tu jenama dia sendiri. Ada satu lagi apa? Ku putih. Ni lagu tu lah. Tapi Mus'ab bukan lagu tu lah. Bukan macam tu lah. Mus'ab steady. Dia handsome. Tak ada satu jalan pun yang Mus'ab lalu melainkan anak-anak darah Mekah ni pakai duk tunggu. Orang smart, handsome, rambut lurus, kemas. Dan minyak rambut yang dia pakai tu orang tahu dah ini Mus'ab punya. Dan wangian yang Mus'ab pakai tu tak ada orang lain mampu pakai. Jenama dia seorang. Tetapi bila dia masuk Islam, mak dia sekat semua harta tu, tak mau bagi kat dia. Dia terima, dia tak kisah. Ya? Dan Nabi pilih dia untuk pergi Madinah, ajak orang Madinah tentang Islam. Dia kena berhadapan dengan penduduk Madinah masa tu yang adalah beberapa orang yang tak terima Islam. Antaranya siapa? Sa'ad bin Mu'az, ketua golongan Ansar ni. Dia pergi jumpa Mus'ab, dia kata, hang mai pada Mekah, duk pandai-pandai ajak kami agama baru. Ha? Sa'ad bin Mu'az mai bawa pedang, ada kata riwayat bawa panah, nak takik dah Mus'ab ni. Maka Mus'ab kata, wahai sahabat, wahai member, Allah, tak mahukah tasma'u, tak mahukah kamu duduk dengar sat? Duduk sat, mau duduk relax sat, dengar sat, sat lagi nak bertengkar lain. Maka kata Sa'ad, okey ya, dia pun letak pedang dia, gabui bungkuk, duduk Mus'ab taruh lah, cerita pasal Islam. Cerita tuan-tuan, Mus'ab pula baca surah Hamim, teriak Sa'ad, peluk dia dan dia masuk Islam. Dia balik pergi kat kaum dia, kaum Khazraj ni, dia kata semua pakat peluk Islam. Sa'ad bin Mu'az. Masa tu Nabi di Mekah duk kena tekanan lagi. No? Sampai Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ada dah geng-geng kita Mekah ni pakat pi Madinah belaka dah, boleh dah pi ni. Lepas perjanjian Aqabah kedua dah ni. Kita bila nak pi? Apa kata Nabi kat Sayyidina Abu Bakar? Tunggu sat. Nanti sat. Intazir, nanti sat wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar nak rasa sedih. Pasal apa? Sahabat tu boleh pi dah. Sahabat ni boleh pi dah. Aku nak pi, Nabi tak bagi. Dia pergi jumpa Nabi lain, ya Rasulullah, boleh kita pergi Madinah? Tak tahan, semua kena teruk dah ni. Nanti sah. Lama kelamaan Abu Bakar rasa macam pelik. Pasal apa aku Nabi tak bagi pi? Baik. Tuan-tuan, maka dalam tempoh itu ada satu orang anak muda lah. Kalau anak muda, pemuda lah. Tuan-tuan kenal lah, Sayyidina Umar. Dia berani dia. Dia bersiap nak pergi Madinah, nak hijrah. Dia tukar minyak hitam kereta lagu tu lah, bahasa kita lah ni kan. Topak touch and go semua siap-siap dah ni kira. Pakai kemas-kemas. Dia pi di tengah-tengah dataran Kaabah tu. Masa tu penuh berhala lah. Abu Jahal semua duduk dah ni. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, tengah orang ramai. Masa tu Islam berapa kerat saja tuan-tuan. Boleh kata kalau dekat Mekah tu ada 1000 orang, Islam ada lah 50 orang kot. Bayangkan, Sayyidina Umar berani piduk tengah-tengah Kaabah tu, bangkit dia seorang-seorang, dia kata apa? Aku nak pi Madinah lah ni. Aku pengikut Muhammad, aku Islam. In arada, kalau kamu hendak melihat, in arada an yura, kalau kamu nak melihat, yulsikul ummah wa yutimul waladah wa yurmilu zaujatah fayatini wara'a hadzal wadi. Siapa yang nak tengok mak menderita hilang anak, siapa nak tengok bini-bini jadi janda, siapa nak tengok anak-anak jadi yatim, mai jumpa aku belakang bukit ni. Siapa berani tahan aku? Aku Islam dan aku nak pergi Madinah. Cuba tahan aku tengok. Tuan-tuan, tak bunyi apa orang Quraisy ni. Tak bunyi apa. All the way orang putih kata, daripada Mekah tu jalan nak pergi ke Allah Yasrib tu, depa duk perhati tengok. Nak kata belakang pun tak berani. Nak apa orang kata apa? Cebeh bibiak pun takut. Ni Sayyidina Umar ni. Bukan kata Sayyidina Umar kali-kali saya berkata, tak mana sangat, kudah kaki cuma. Tak berani. Sayyidina Umar dah jalan 1, 2, 3 kilo dah. Kok nak bukuk belakang kan, lagu orang Melayu dah buat. Tak berani. Ni Sayyidina Umar. Sampai Nabi kata, Umar ni jalan yang dia lalu, iblis tak lalu dah, takut. Sayyidina Umar ni. Tapi kita tuan-tuan, jalan hak kita lalu, iblis buat roadblock terus. Tunggu setback lah kan. Tuan-tuan tak berani. Baik. Maka Sayyidina Umar dah pergi dah.
Tapi kata-kata dia tu sedap kan. Nak tengok anak jadi yatim, nak tengok bini jadi janda, tahan aku. Tak berani tahan. Cebeh mulut kok jauh pun tak berani. Kerana apa? Keyakinan mereka kepada Allah tu kuat. Meskipun dia seorang, kalau dia sabu dia 900 orang kena dia, tapi dia yakin kepada janji Allah ni. Baik. Maka Sayyidina Abu Bakar pun duk tunggu pasal pala Nabi tak bagi aku pi. Sampailah satu hari tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar terdetik. Semua pakat pi dah, Umar, Uthman semua pakat pi dah. Mungkin Nabi nak suruh aku teman dia pi ko. Dia terdetik. Maka dia mula pi beli unta 2 ekor. Dia beli unta yang mahal, yang kata unta Nabi Qiswah ni masa ni kan. Beli. Maka dia bagi makan sedap-sedap apa semua kat unta dia ni. Dia pergi belilah KFC apa bagi unta dia makan. Bagi makan sedap-sedap pasal nak bawa Nabi ni. Dia beli 2 ekor. Dia duduk sangka dah Nabi nak ajak dah, tapi dia tak berani tanya, segan kat menantu tu. No? Maka tuan-tuan, satu hari Nabi pi rumah Sayyidina Abu Bakar tengah hari panas. Sayyidina Abu Bakar tengok kok jauh Nabi mai. Sayyidina Abu Bakar cakap seorang-seorang, dia kata maja'a, dia Nabi takkan mai illa min amar, melainkan ada urusan penting ni. Tidak, Nabi takkan kacau rumah tengah hari. Yang ni pun penting juga. Daripada sirah ni, tengah-tengah hari rembang, orang panah lah rumah buka baju, jangan pergi ziarah lagi lah, cari masa lain. Ni tengah-tengah panah orang duduk di rumah, tak ada nak rehat ni, lagu tu pula. Ni dalam sirah pun dia ajak kita. Kemudian bila pergi ziarah rumah orang, jangan duduk depan pintu, duduk kat dinding. Bagi salam dia munyut, barulah dia buka pintu tengok. Jangan kita tunggu depan pintu terus. Pasal dalam rumah tu tak tahu. Kalau dia buka pintu pun, belakang pintu tu anak dara dia belakang tak pakai tudung ke apa ke. Yang tu adab dia tu. Bagi salam 3 kali tak jawab, balik. Kan? Ini sampai bergegak rumah. Tak cukup salam dia telefon, tak cukup telefon dia WhatsApp, dia video call pula. Lagi tak munyut kawan tu, dia tunggu sampai kesudah. Dia ada hak untuk tak munyut tuan-tuan. Dia ada hak. Tapi dan kawan ni terima sebagai tetamu, 3 hari kawan tetamu ni pula ada hak. Dia minta apa kena bagi you. Lepas tu pula ada tetamu. Bila tak ada dah tak peduli dah kan. Bila nak tanya jalan pun tak turun lah kereta. Lah pakai Waze. Kami kena dengan Waze tadi tu sesat mata. Dulu tuan-tuan, tak tahulah saya belah ni saya tak tahu, tapi saya cerita dengan arwah Tok Wan, ayah semua katakan, dulu kalau kita masuk kampung orang nak tanya jalan, tak turun kereta, orang bagi jalan salah, orang bagi jalan salah. Pasal orang kata apa, tak reti adab. Kena turun juga kereta. Setakat buka tingkap tanya, dia bagi juga, tapi dia bagi hak salah. Lalu orang Melayu tu biasa tuan-tuan. Adab tu penting. Biar mati anak, jangan mati adab kan. Mati anak tak apa. Janji menikah kena atas pelamin. Kan? Tapi nak menikah tu anak dia. Orang Melayu dengan adat dia kaya. Adab dengan Melayu ni tuan-tuan dia cukup kuat. Ada benda yang bagus lah. Kalau kita tak pelihara adab dan adat kita, siapa lagi? Hari ni berapa kerat anak Melayu yang reti pantun. Kesenian hiburan Melayu pun habis dah tuan-tuan. Tuan-tuan, zaman tuan-tuan ni dulu kan R. Ramli, P. Ramli. Tuan-tuan dengar lagu-lagu lama kan? Madah bergema alun suara, terdengar merdu hanya dendangan, wajah yang indah. Tak baik lah. Tapi dia nak puji orang segak ya. Tapi dia pusing ayat tu, Allahu Akbar, sedap dengar. Lah tu pun tanya anak-anak kita kat belakang ni, lagu lah apa? Kalau kau rasa tak dia macam tak mau menyanyi tu. Ya, ada di belakang ni betul. Lagu apa pun tak tahu. Habis dah. Habis dah. Dulu kita nak pergi Minang dengan susun pantun. Tuan-tuan tengok gambar Damak dengan apa? Piramli dengan Mahmud Jun tu. Ragam Piramli kan. Damak dengan apa tu? Damak tu Mahmud Jun. Piramli tu jadi apa tau? Tak apalah, tapi cakap dia bawah tu, belakang tu sama jadi syair tu. Sedap. Bukan kanda hendak ni apa semua tu kan. Bukan datang sebarang datang apa semua tu. Oh sedap. Lah tak ada apa dah tuan-tuan. Makin lama makin luput mana tu. Orang tua dulu, arwah Tok Wan saya sini pun saya yakin lah sampai sekarang orang lebih atas. Nak pergi main Jumaat, kalau kata pakai baju Melayu, butang mau 5 lengkap. Mau sepasang kemas. Tok akan serika siap-siap tok atas katil. Kemas. Lah kita seluar jin ya. Seluar jin bawah t-shirt putih pergi mayang Jumaat. Tak peduli dah.
Tu duk gaduh tok khatib baca lama. Dia mandi pun nak pergi sembahyang. Dia akan jadi panas. Orang tua-tua dulu pukul 12 siap dah. Tok hidang kat makan penuh dah. Dia makan kemas mau pergi masjid sembahyang tahiyat masjid semua kemas. Tapi lah tuan-tuan, semua benda itu telah diragut. Kita tanya diri kita balik, kita makin merdeka ke kita makin terpenjara sebenarnya? Ya. Dulu ni tuan-tuan nak boleh telefon satu kampung satu ya. TV pun satu kampung satu ya dulu kan. Ya. Telefon macam gambar Mahmud Jun jugalah Doremi tu kan. Yang kata telefon di tengah-tengah kampung tu kan. Apa peti surat pun satu tu ya. Kan? Lah masing-masing orang ada telefon. Dia tak cakap dengan orang sebelah dia, duduk kalau sembang dengan orang jauh pada dia. Telefon tu buat orang dekat jadi jauh, buat orang jauh jadi dekat. Tak cakap habis dah lah ni. Hilang semua tu tuan-tuan. Hilang. No? Baik. Pasal apa saya boleh pergi sampai sana tau? Saya nak patah balik. Cerita zaman dulu, zaman law ni sedap, no? Law ni tak tahu lah. Saya pun baru nampak muka lagu 40 ni. Umur baru 30. Saya baru nak tu 90. Tuan-tuan, maka Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Itu baru dapat. Nabi tengok Abu Bakar, Nabi tengok ramai rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, akhrij, keluarkan siapa yang ada kat rumah ni. Maksudnya Nabi nak bagi tahu rahsia. Maka dia akhrij lah, dengan ukhrij. Ukhrij maksudnya hang keluar. Tapi akhrij, hang tolong buat keluar depa ni. Tu bahasa Arab. Dia lari baris lah, tukar maksud. Nah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, semua ni keluarga kamu. Humul ahluk, semua ni keluarga kita juga ya Rasulullah. Tak apa lah, ni anak saya Asma, Aisyah, tak ada apa lah. Maka tuan-tuan, Nabi kata, qad uziniyali, qad uzinali, sesungguhnya aku telah diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, cik boleh ikut tak? Nabi kata, pasal tu aku membak hang ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Teriak, terduduk Sayyidina Abu Bakar. Out of berapa ramai orang sahabat ketika itu, Nabi pilih dia untuk teman Nabi. Tuan, manusia paling mulia atas semesta ini, daripada dulu sampai kiamat, nombor 1 punya manusia, pilih dia teman. Berjalan sama-sama ni, punya seronok dia tak tahu nak habaq. Punya seronok dia tak tahu nak habaq. Teriak dia. Siti Aisyah kata, aku tak pernah tengok ayahku teriak gembira, melainkan pada hari itu yang paling gembira. Teriak tuan-tuan, gembira pun teriak kita ni. Sedih pun teriak. Tapi tuan-tuan ukur tengok, masa tuan-tuan teriak sedih, ayat mata panas, tuan-tuan teriak syukur, ayat mata sejuk. Allah Ta'ala buat. Baik. Tuan-tuan, lepas pada tu, Sayyidina Abu Bakar pun semangat ni. Yang dia atok anak dia seorang-seorang. Hang pergi jaga jalan, reki line. Habaq kat Asma. Asma, hang main tak bekal makan. Asma masa tu mengandung. Mengandung tuan-tuan. Maka Nabi upah satu orang muda, bukan Islam dia, untuk tunjuk jalan kan. Abdullah bin Uraiqid nama dia. Kemudian satu orang lelaki lain, Amir bin Fuhairah, untuk bawa kambing dia lalu jalan yang Nabi lalu agar tak tinggal kesan. Dalam Rahiq Maktum, kitab sirah sebut, Nabi berjalan ni lompat satu batu ke satu batu ke satu batu, pasal nak elokkan tapak kaki dekat padang pasir. Sebab orang Arab masa tu, mereka tengok tapak kaki, mereka boleh tahu kaki siapa, kecekapan mereka. Tapi kalau sampai tak ada batu dah, Nabi terpaksa pijak tanah. Mai Amir bin Fuhairah ni bawa kambing dia. Madinah di atas, tuan-tuan tengok betul, Mekah di bawah. Tapi Nabi pergi ikut bawah, pergi ikut Yaman, nak kelirukan musuh. Tuan-tuan, semasa Nabi dengan Abu Bakar tersebut dalam sirah, Abu Bakar dengan Nabi ni dua orang naik unta ni. Saat-saat Abu Bakar overtake Nabi, potong duduk depan. Tiba-tiba Abu Bakar break, pergi belakang balik. Nabi tengok, apa Abu Bakar ni tak double line dia potong orang ni. Saat lagi Sayyidina Abu Bakar pergi kanan, Nabi duduk jalan steady. Nabi steady Saat lagi Sayyidina Abu Bakar pergi belah ni pula, dia kepung Nabi kiri kanan depan belakang. Sampai Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa siapa ni? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ketika mana saya berjalan di belakang Nabi, saya takut musuh panah Nabi berada depan. Maka saya potong Nabi, saya pergi duduk depan. Biar kalau panah tu sampai kena saya dulu, bukan Nabi. Bila jalan 5-6 langkah kat depan, saya teringat kalaulah musuh tembak Nabi daripada belakang,
Maka saya duduk belakang Nabi. Biar kalau mai peluru tu kena saya dulu, bukan Nabi. Bila saya duduk di belakang elok, hati saya usik pula. Macam mana kalau musuh mai kat kanan? Maka saya pergi kanan, saya pergi kiri, tak berhenti tuan-tuan. Ni Sayyidina Abu Bakar. Layak Nabi pilih dia. Dia jaga Nabi betul-betul. No? Dan dalam perjalanan itu tuan-tuan, tiba-tiba datang satu orang pemuda, nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni tuan-tuan, dia musyrikin Mekah. Dia duduk minum di kedai kopi di Mekah. Tiba-tiba Abu Jahal buat pengumuman, siapa yang boleh pergi tangkap Muhammad, dead or alive, hidup ataupun mati, aku bagi 1000 unta merah, 1000 Ferrari ya. Dia dengar tuan-tuan, dia start motor pi ya. Unta lah. Pasal dia ni Suraqah bin Malik ni, kalau dia hidup zaman sekarang, kita akan panggil dia Lone Ranger. Dia buat kerja seorang lah. Dia tak pakai ramai-ramai. Jenis orang jenis sodong pi seorang ni hati kering. Orang kata kan. Dia start motor pi lah. Tuan-tuan, dapat kat dia. Rasulullah dengan Abu Bakar duduk kat depan. Dia kata cantik. Dia tarik panah dia tuan-tuan. Allah Ta'ala punya kuasa. Terendam kaki kuda dia. Tomuh jatuh. Nabi Khalid tengok. Dia nak mengkit, nak capai panah, nak hayun pergi kat Nabi. Kaki dia terlekat dalam tanah. Kaki kuda dia terlekat dalam tanah. Tak boleh pergi. Maka dia kata, wahai Muhammad, tolong Ustaz, kaki aku terlekat dalam tanah semua ni. Tolong Ustaz. Maka Nabi pun doa kat Allah Ta'ala. Maka terkeluarlah kaki dia. Okey, bangkit. Dia tak apa, Muhammad, aku minta maaf lah. Tadi aku main nak bunuh hang. Tapi hang tolong aku, tak apalah. Maka Nabi pun sambung perjalanan. Nabi senyum, Nabi steady. Dia pun buh gear reverse lah. Dia pergi 2-3 meter, dia fikir, 1000 ekor unta ni lah. Aku panah Muhammad pada Johor, dia bukan perasan. Nak dapat 1000 kereta mahal ni. Dia kalih tuan-tuan, dia ligan pula. Dia ligan, narik saja anak panah, terendah, dia jatuh lagi. Nabi kalih pula. Nabi renyih ya. Budak ni tak serik. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia lagi. Nabi senyum ya. Suraqah kata, saya lagi, Muhammad tolong. Doa Ustaz, Tuhan hang betul ya. Tolong Ustaz. Maka Nabi doa, selamat kaki dia. Kali ketiga dia buat lagi, terendah lagi. Abu Bakar kata, bunuh Rasulullah dia ni. 3 kali dah bagi can. Nabi kata tak apa. Nabi doa lagi. Bila Nabi doa, dia bangkit. Tuan-tuan 3 kali dah. Bangkit sebek kawan pun. Kawan niat nak bunuh Nabi. Tiba-tiba Nabi selamatkan dia. Bangkit cebek. Muhammad. Dia gitu. Suara boleh lembek. 3 kali dah hang tolong aku. Aku main nak bunuh hang, pergi hang tolong aku. Ni pun jenis orang utara. Ya. Kalau macam ni hang punya baik, Suraqah kata kat Rasulullah. Suraqah tak Islam lagi masa ni lah. Tapi kalau macam ni hang punya kebaikan, aku yakin hang memang Nabi betul. Tapi aku tak terima lagi. Tapi aku yakin. Dan mungkin satu hari nanti aku akan terima Islam. Tapi masa tu aku rasa hang tak kenal aku dah. Masa tu hang dah glamour dah. Boleh tak hang tulis satu surat kat aku? Aku nak law ni. Saudara Abu Bakar kata mengada-ngada Orang dah tolong 3-4 kali dah nak surat pula. Boleh tak hang bagi satu surat yang menandakan nanti bila hang dah jadi rasul yang dah terkenal, semua orang mai kat hang tak lupa kat aku? Maka Nabi suruh Abu Bakar tulis. Kan Nabi tak boleh tulis. Tulis satu surat tanda, maka dia simpan. Masa Nabi suruh surat tu, ada dalam sirah kita ada bukan surat, ada kata tembikar, ada kata bekas tulang. Tak apalah, kita bahasa kita ni kata surat lah. Masa dia suruh tangan nak ambil, Nabi pegang tangan, Nabi tengok, Nabi kata tangan hang ni kalau pakai gelang Raja Parsi ni steady. Gelang Raja Parsi Iran tu. Padahal Raja Parsi tuan-tuan masa tu dah 3000 tahun dah. Yang orang pun tak boleh tengok raja, betapa kayanya raja. Nabi kata tangan hang ni kalau pakai gelang Raja Parsi ni smart. Dalam hati kita, Allah, hang boleh lari merata gelang Raja Parsi apa? Rupanya zaman Umar nanti bila Islam dah menang menjatuhkan Parsi, gelang Raja Parsi tu dapat kat dia. Teriak dia masa tu tuan-tuan. Teriak dia masa tu. Janji Rasulullah itu benar. Tak apa tuan-tuan. Saya nak kena skip cerita ni pasal dia bang dah bunyi isyak dah. Saya nak kena berhenti ke rumah tuan-tuan habaan tu. Dia tak sampai Madinah hari ni. Semua contoh seronok-seronok. Tuan-tuan, maka Nabi bersembunyi dalam gua. Masa tu Asma' duk siap makanan, nak rabat bukit pergi hantar kat Abu Bakar dengan Nabi ni. Mengandung tuan-tuan. Ya, buah-buah dalam beg makanan macam nak tujuh 4 belalang. Tiba-tiba pak dia tok wan dia mai. Abi Quhafah bapa Sayyidina Abu Bakar. Abu Quhafah ni tua dah tuan-tuan. Dia tak Islam.
Tapi dia tua, mata tak nampak, telinga tak dengar. Orang tua betul ni. Nanti dia masuk Islam ni lepas Fathu Mekah. Dia kata, mana Pak Am? Asma kata, Pak pergi mana tak tahu. Alah, aku tahu dia keluar ikut Muhammad kan. Mana nak Abu Quhafah masa ni dia tak peduli dah. Itu semua. Dia tinggal duit dah kat apa? Duit makan. Asma kata tinggal. Tinggal bagus. Dia gitu kan. Orang tua jenis gitu. Tapi nanti dia masuk Islam. Maka Asma diikat makanan dekat pinggang dia. Tali dia ikat tak ada. Dia ambil tali baju dia. Zaman dulu orang perempuan daripada tali kat pinggang tu kan. Maka Allah Ta'ala ganti tali pinggang untuk dia di syurga. Tuan-tuan, Ragah naik bukit pergi bagi. Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam gua, tuan-tuan. Dalam sirah yang sahih sebut, gua tu nampak kaki pahlawan Quraisy duk pergi balik depan Abu Bakar betul-betul. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina kata, ya Rasulullah, lau ra'a ahadukum ila qadimai la ra'ana. Kalau salah seorang di antara mereka ni tunduk tengok kaki mereka akan nampak kita. Kata kat Nabi. Maka Nabi kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tazunnu bisnain illa billah bithulusa. Wahai Abu Bakar, jangan sangka kita ada dua orang, melainkan Allah lah yang ketiga yang menguatkan kita. La tahzan. Tuan-tuan nak berhijrah, nak berubah, jangan sangka tuan-tuan seorang. Allah ada dalam perjalanan hijrah, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang dulu pernah buat jahat, yang pernah menzalimi diri, yang pernah buat dosa 30-40 tahun dulu ni, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah ada bersama perjalanan hijrah dan taubat kamu. Allah Ta'ala ada. Tuan-tuan, Nabi sampai di Madinah. Saya ringkas. Nabi sampai Madinah, tuan-tuan, orang sambut lah. Ini cerita dia panjang lagi. Nabi pergi Quba dulu buat masjid dan sebagainya. Tapi saya nak cerita Nabi sampai Madinah. Allah Ta'ala takdirkan Nabi sampai Madinah waktu mana? Waktu duha, pagi. Pasal apa? Sedangkan Nabi bukan naik flight. Kalau naik flight ni tahu dah nak sampai pukul berapa. Tapi ni main dalam keadaan lari sana, lari sini, menyorok sana, menyorok sini. Tak boleh target nak sampai pukul berapa. Tak ada telefon nak hantar pergi dekat Mus'ab, kat Madinah tu. Ni, kami on the way dah nak, tolong buat cok pisang. Tak ada. Orang, para sahabat yang tunggu di Madinah dalam keadaan, ya Allah, Nabi main tak main ni. Selamatkah Nabi ni, hidupkah matikah dalam perjalanan ni. Nabi dengan Abu Bakar dua orang saja. Duk susah hati duk tunggu ni. Macam mana nak jadi ni, macam mana nak jadi ni. Susah hati tunggu, bergilir-gilir tunggu. Sampailah satu pagi duha itu kelihatan unta Nabi sampai, orang Madinah sambut. Tala'al badru alaina. Sambut, seronok. Tapi Allah Ta'ala takdirkan Nabi sampai duha. Kenapa? Kerana waktu itu Allah Ta'ala meraihkan semua golongan ada ruang dan hak untuk tengok Nabi for the first time, kali pertama. Kalaulah Nabi sampai Madinah, pekan Madinah pukul 3 pagi, siapa dapat tengok Nabi mula-mula? Geng Champion League lah, geng tengok bola 3 pagi Bayern Munich kan? Lagu tu lah maknanya orang muda yang tak tengok malam. Geng Kerem, geng Dam ni kan 3-4 pagi, tunggu Nabi sampai. Mereka tengok dulu. Makcik-makcik tok-tok kesian di rumah kan. Kalau Allah Ta'ala takdirkan Nabi sampai pukul 6 pagi, geng main subuh awal dah dapat tengok. Geng makin lambat tak ada tengok dan tengok lepas tu hak mula tengok tak ada. Islam meraihkan semua. Bila sampai duha dalam pukul 10-11, orang muda mangkit dah, anak kecil keluar pergi sekolah harap dah, orang tua pergi market dah, orang makan balik bendang dah. Semua ada ruang dan peluang dapat tengok Nabi. Itu yang mereka sambut dengan hadrah tu. Ya Rasulullah khuz biyadi, ya Rasulullah khuz biyadi. Apa makna dia? Ya Rasulullah, pegang tangan saya Rasulullah. Ya Rasulullah, pegang tangan saya Rasulullah. Ya Rasulullah, sambut tangan saya Rasulullah. Berebut nak sambut tangan Rasulullah. Ketibaan Rasulullah di Madinah disambut oleh mereka. Tuan-tuan, Nabi sampai dan para sahabat pakat masuk sekali. Masa ni awal-awal lagi ni, sampai satu peringkat para sahabat Mekah ni dalam seminggu pertama tu mereka rasa susah hati. Yang ni yang ramai orang jangan kongsi. Tuan-tuan, orang Arab dia ada satu perangai, dia punya ikatan, bonding dengan family cukup kuat.
homesick ni, orang kata perasaan hati kat rumah ni cukup kuat. Tiba-tiba dia kena tinggalkan semua tu tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi, orang Rom, dia pergi Mekah, dia ikut Nabi masuk Islam. Lepas tu dia nak hijrah pergi Madinah. Orang Mekah kata, hang kaya dekat Mekah tau. Hang boleh jadi kaya di dekat Mekah. Hang bukan orang Mekah. Hang menyega tahun ni, hang boleh kaya, hang mau ikut Muhammad, hang nak ikut dia pergi Madinah, kami tak bagi. Hang kaya sebab kami. Maka kata Suhaib, harta aku dah 5-6 juta, ambil semua, sekupang aku tak mau. Aku nak ikut Muhammad. Sampai toko tu tuan-tuan. Itu yang Al-Quran saya baca tadi tu. Ya. Meninggalkan semuanya, min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Tinggal rumah, tinggal harta, tinggal semua, tak mau apa melainkan redha Allah saja. Tuan-tuan, ada yang suami meninggalkan isterinya, ada ayah meninggalkan anaknya, ada anak meninggalkan ibunya yang tua di Mekah kerana dambakan keredaan di sisi Allah. Mana boleh lawan kita dengan mereka tuan-tuan? Sanggup pisah sampai tara-tara tu. Dan pisah ni tak tahu bila boleh balik ni. Pisah-pisah terus orang kata. La hawla wala quwwata illa billah tuan-tuan. Kita pergi mengaji 2-3 tahun, telefon mak ayo rendah tiap minggu ni. Bukan kes apa, kes minta duit. Kan? Ni tak tahu nak balik bila ni. Mungkin berpisah tak jumpa dah, telefon tak ada, apa tak ada. Mereka sanggup demi Allah. Sampai minggu pertama di Madinah tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar demam, Bilal bin Rabah demam, beberapa sahabat yang lain gering, jatuh sakit. Kerana apa? Yang pertama cuaca, tak biasa dengan cuaca. Madinah bukan lagu lah ni tuan-tuan zaman tu Yathrib ni tempat yang orang tak mau pi. Sebab Yathrib ini rumah penyakit, negeri yang penyakit penuh, orang pun kering-kering semua penyakit. Maka bila Rasulullah pergi Madinah, orang-orang Mekah pakat gelak. Pergi negeri tu ya, padahal lah. Lagu tu tuan-tuan, memang betul tuan-tuan, bila Bilal satu petang dia termenung, teringat Mekah tuan-tuan. Sedangkan dia di Mekah dulu ni hamba. Itu pun dia kata, tak dapat dah lagu Mekah. Mekah ni barang pun banyak, kedai pun banyak, orang pun ramah, baik-baik zaman dulu ni. Aku tinggalkan semua tu, aku main Madinah, negeri yang kotor. Cuaca dia pun tak elok, angin dia pun bau busuk. Bila menangis tuan-tuan, dia menangis, dia tengok langit, dia kata wallahi as-sama'u Makkah ajmal min hadhihi sama. Dia kata demi Allah, langit Mekah lagi cantik daripada langit Madinah ni, dia kata. Wa jawwaruha atqa min hadha wajh. Dan cuaca, bau angin di Mekah lebih elok daripada kat sini. Bukan dia tak reda, tapi teringat tuan-tuan sampai demam. Dia pun sanggup demi Islam, hijrah demi Islam, sanggup tuan-tuan. Nabi susah hati tengok para sahabat bakat demam. Demam teringat kampung. Teringat tuan-tuan, kita pergi kerja di Kuala Lumpur, pencen balik buat rumah sini. Teringat. Para sahabat ni tak tahu ni bila nak balik. Mungkin tak balik dah. Ada mak ayah di kampung yang berbeza agama yang ditinggalkan mereka. Ada harta, ada rumah, ada tanah. Habis tinggal demi Islam. Sampai-sampai pula Madinah dengan kotor, dengan busuk, dengan ada penyakit. Susah hati, hari-hari termenung tengok langit. Nak cakap pun tak ada mood, sakit, muntah, demam. Sampai Nabi angkat dengan doa, ya Allah, Allahumma hubbiba ilaina kama hubbiba li Makkah au akthar. Nabi doa, ya Allah, campurkan kasih sayang dalam hati kami terhadap Madinah ini seperti mana kami sayang Mekah, ataupun bagi lebih lagi pun tak apa. Allahumma barik, ya Allah, berkatkan mudduha, tanaman-tanamannya. Berkatkan tanaman-tanamannya, wasa'iha, cuaca dan anginnya, wasihhiha, dan sehatkanlah bumi Madinah itu. Sebab tu sampai hari ni tuan-tuan, kita pergi Madinah seronok. Betul tak? Tuan-tuan pergi umrah Mekah seronok lah, tapi orang Madinah ni baik-baik, perasan tak? Mekah dia kahang sikit kan, umrah dia perasan dengan orang dia baik, dengan berkat doa Nabi tu. Bila Nabi balik Fatuh Mekah, Nabi nak buat haji, orang Mekah duk tunggu dia bagi tahu dia pok-pok lembek mai dah, pok-pok neri penyakit mai dah. Sebab tu Nabi kata kat para sahabat, sagi masa tawaf hangpa lipat buat itibak, tunjuk bau. Tu sejarah dia. Tunjuk muscle kita.
Bukan suruh buka Al-Guna ni, tunjuk sikit sudah lah ada kan. Tunjuk. Sebab tu kita 3 orang pertama tu kita kena lari sikit kan. Nak abang kata kami steady. Yang apa duk sangka kami pendiri penyakit. Tak, kami boleh lari lagi. Itu dia. Tuan. Nabi sampai 9 dah. Nabi sampai di Madinah. Nabi doakan demikian. Alhamdulillah. Orang-orang Ansar depa terima tuan-tuan. Depa ni Allah Taala sebut dalam Quran. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Utamakan orang lain, depa pun tak tentu ada. Kata dah ada nasi sepinggan, depa nak makan ni, tapi sebab Nabi pasangkan depa adik-beradik dengan orang Muhajirin, bagi Muhajirin makan. Ada bini 4 cerai, tunggu iddah, bagi saudara dia nikah. Pasal saudara dia yang main pada Mekah tu main seorang-seorang tu. Ada bini dia yang dekat Mekah tak mau terima Islam, putus cerai dengan dia. Seorang-seorang dia, tak ada keluarga. Nabi keluargakan depa. Korban sampai tara-tara tu tuan-tuan, share rumah, share makanan, share tempat tidur, share segala-galanya share. Sedangkan kata Allah, padahal orang Ansar susah. Wa yusiruna ala anfusihim, utamakan orang lain. Walau kana bihim, walaupun depa tu sendiri khassasah, depa tu sendiri susah. Depa nak makan pun tak ada, dapatlah makan secupak. Secupak tu bagi kat orang Muhajirin, depa lapar tak apa. Mana nak dapat orang lagu ni tuan-tuan? Orang Ansar buat. Itu semangat korban, korban. Semangat hijrah yang Tuhan tunjuk dalam Quran, yang para sahabat tunjuk dalam hadis ni. Mus'ab bin Umair saya cerita tadi tu, yang saya kata sikat rambut dia custom seorang-seorang dia, minyak rambut seorang-seorang dia seorang saja ada tu kan. Dia mati tuan-tuan, Nabi pergi melawat mayat dia. Nabi menangis kan. Nabi menangis. Pasal apa Nabi menangis? Bila dikapankan mayat dia, tarik kain pi kaki nampak kepala, tarik pi kepala nampak kaki, tak cukup kain. Bukan mak tanah kubur ni. Pasal dia susah. Nabi menangis. Nabi kata, aku teringat Mus'ab masa di Mekah dulu, anak orang kaya. Siapa tak mau kat dia? Semua pakat mau. Semua idam nak jadi bini dia. Lah dia mati, kain kapan dia pun tak cukup. Tapi dia rela demi Islam tuan-tuan. Ini hijrah. Ini yang kita merdeka daripada hamba ni, yang kita konsep merdeka hari ni. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, Malaysia kita merdeka berapa puluh tahun? 60? Tahun 57 kan? 64, 63 kan? Kita tak tahu mana lagi tuan-tuan. Melaka lepas 114 tahun Portugis main serang. Malaysia tak sampai 100 tahun lagi pun. Tapi kita makin lama makin jauh daripada Allah. Rasa tak? Bukan saya nak kata kita ni bagus sangat, tapi lagu tu lah kalau kita duk parti. Dengan orang menukar jantinanya di khalayak tanpa ada orang heran dan orang ra'i pula mereka. Mencabar kuasa Allah, menjadikan agama itu bahan jenaka. Kadang-kadang kata-kata para menteri dan sebagainya itu kita dengar rasa macam senak perut. Tak takut ke? Baik kita bikat tara-tara tu. Penjajah tuan-tuan Portugis bila sampai dekat kita dulu 15 11. Padahal saya sulam hijrah dengan merdeka kan. Pasal yang tu tajuk dia kan. Portugis main kat kita 1504. Awal lagi. Lawan dengan Melaka, tak menang. Dia main sekali lagi 1508, tak menang. Dengan mudah Melaka patahkan serangan Portugis. Pasal Melayu kuat tuan-tuan. Bukan kita nak bangga Melayu dia sama, tapi memang kuat sungguh. Kita ni tuan-tuan, kita punya tengkolok duk pakai, anak muda duk pakai ni, bukan kata ada satu jenis hak pengantin tu saja. Berlambak jenis dan masing-masing ada makna tertentu. Ada tengkolok, nama dia tengkolok menyusur angin. Menyusur angin tu bukan semua orang boleh pakai. Dalam medan tempur, kalau dia tu kepala masam, bila semua orang pakai berunduk, dia seorang terjah api, dia menyusur angin. Dia layak dapat pakai yang tu. Hari ni kita duk bangga dengan 3, 4 paku, 5, 6 paku. Sedangkan zaman dulu ni pakai dah sistem tu. Siapa yang layak pakai menyusur angin? Satu lagi disebut sebagai tengkolok pancung tak bertanya. Nama tengkolok tu pancung tak bertanya ni dalam sejarah Melayu seorang dapat pakai. Siapa? Datuk Maharaja Lela. Tengkolok dia nama pancung tak bertanya.
Pasal apa nama macam tu? Pasal sultan bagi kat dia kuasa, dia boleh pancung orang tanpa tanya sultan dah. Pasal jawatan dia qadi di Perak masa tu. Qadi. Siapa yang berzina ke, siapa yang buat hukum yang salah mengikut Islam yang layak hukuman mati, dia boleh pancung tu. Tak payah tunggu sultan dah. Itu Tuhan sultan bagi kat dia. Dan tengkolok tu dia seorang yang boleh pakai. Kekayaan adat dan adat budaya kita dulu ni. Itu yang saya kata tok wai kita dulu pakai butang 5 kok mana pun. Padahal ni tekuk ni kurus sampai nampak tulang kau ni dah. Pakai juga tulang 5 pasal apa? 5 rukun Islam. Yang atas sekali ni rukun yang pertama mengucap dekat dengan rengkung. Pasal kita kenang Quran sebut kan, bila nyawa kat sini dah, hujung tak sampai sini dah, terima lagi taubat, sampai atas tak terima dah kan. Mengucap la ilaha illallah. Ya, samping singkat mana dia? Bujang kan. Samping labuh maknanya nikah dah. Kepala samping ikat pikiri maknanya bujang tak mau menikah lagi. Mai ke depan maknanya bujang nak cari perempuan, nak cari jodoh. Tak payah abang. Pi melawat rumah satu orang tua, ada anak dara, pakai samping singkat, boh depan lagu tu. Lagi orang tua dia kata, "Saya ada anak seorang." Lagu tu, tak payah abang. Lah tak dak tuan-tuan. Dulu dia penuh dengan malu dan segan, tunjuk lambang gaya orang faham dah. Cari orang buat. Ustaz nak nikah 2 ke mana Ustaz? Samping labuh, tolak pergi depan. Lagu tu lah. Ibu-ibu pelik perhati lah. Mana dia nak tambah seorang lagi. Tapi pergi depan ni mana dia duduk mencari jodoh. Pasal malu tu ada. Dia malu. Melayu ni kaya dengan malu. Sebab tu panggil Melayu. Melayukan diri di depan Allah. Nama penuh dia. Melayu ni apa? Layu. Merendah. Islam maksud dia apa? Serah, salim, serah. Sama tak? Sama sebenarnya. Tu yang main tau. Tak apa, saya sambung hak Melaka tu. Pasal nak cerita merdeka ni. 1504 Melaka menang. 1508 Melaka menang. 1511 Portugis main Melaka dengan mudah kalah. Pasal apa? Pasal bergaduh politik dalaman. Bergaduh politik dalaman. Pasal apa bergaduh dalaman? 1504 menang, siapa yang jadi champion, siapa yang jadi apa orang kata apa? Lelaki utama, dia panggil apa? Playmaker, Bendahara Seri Maharaja zaman tu. Bendahara lah, Datuk Bendahara. 1504 dia yang panggil semua hulu belang Melaka, pendekar dan ulama berhimpun. Dia bacakan hikayat Amir Hamzah, nak tiup semangat perang. Berjihad depa di jalan Allah lawan Feringgi. Feringgi ni Portugis kan. Sampai menang. Nama dia masyhur. 1508 Portugis main lagi, kita menang lagi, nama dia naik lagi, rakyat sayang kat dia. Menteri lain dengki. Tu cerita tu. Menteri orang politik lagu tu lah. Raja Mendelia pakat dengan Laksamana Koja Hasan pi habaq kat Sultan Melaka. Bagi tahu kata apa? Bagi tahu kata bendahara ni duk buat nama nak jatuhkan sultan. Maka dia reka macam-macam fitnah dibuat agar akhirnya bendahara Seri Maharaja dibunuh oleh dua orang UTK lah. Tun Indra dengan Tun Suradiraja. Tuan-tuan baca sejarah Melayu seronok. Bila Tun Indra dan Tun Suradiraja mai ke rumah bendahara bawa pedang, bawa keris sultan nak bunuh. Masa tu di rumah bendahara Seri Maharaja ni ada Tun Ali, menantu dia, yang menikah dengan Tun Fatimah. Ada Laksamana Hasan, anak murid dia. Lawan bersilat dengan dua orang UTK ni. Tak bagi bunuh Perdana Menteri kami. Zaman tu bergaduh dah, tak baling kerusi kan. Tuan-tuan, bila bendahara keluar, dia kata, "Wahai jangan bergaduh. Kalau sultan pilih cara ni, aku terima." Tu dia, tuan-tuan. Dia tak ajak rakyat bangkit. Dia kata, Tun Ali kata, "Pak, benda ni kita jangan biar, Pak. Rakyat kena tahu raja buat panggil ni. Menteri-menteri fitnah kita macam ni. Kita jangan biar." Apa kata bendahara Seri Maharaja? "Biarlah. Allah Ta'ala nak panggil aku balik." Dia kata kat dua orang UTK ni, dia kata, "Saya masuk dalam saya semayang sunat 2 rakaat. Habis semayang sunat, keluar, dia kata, jalankanlah perintah raja." Dua orang pembesar ni, Tun Indra dengan Tun Suradiraja ni, mereka pun tak gamuk. Dia berkata, "Wahai Yahanda, kami hanya menjalankan perintah raja." Kata bendahara, "Tak apa, silakan." Jatuh hukuman mati bendahara. Mati terfitnah oleh Raja Mendelia dengan si Kitul cerita ni. Dia ada cerita yang panjang lah, tapi itu lebih kurang dia. Maka akhirnya bendahara mati, rakyat marah. Maka bila Portugis mai pula, rakyat berontak.
Tak mau peduli. Nantak api yang nak jadi pun. Tuan-tuan, Portugis masuk. Portugis masuk tak bagi can dah. Tak bagi can dah. Melayu jadi lemah. Pasal apa jadi lemah? Jadi seronok kerja dengan Portugis. Minta maaf sebut. Seronok kerja dengan Portugis. Pasal apa? Pasal ada uniform. Ada pangkat. Melayu dulu kerja bendang. Baju tak pakai. Tolak bawa rebau. Tiba-tiba main orang putih, orang Portugis, ada name tag, ada uniform, Malay servant. Keming. Maka bila orang Aceh pakat main, geng-geng Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, Raja Haji main ni. Sebab tu kita baca pantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Main geng-geng Jawa main. Jomlah kita bangkit lawan orang Portugis, orang Kristian ni halau keluar dari tanah Islam. Tak apalah, kami kerja steady dah, pencen semua dah. Tuan, berlaku dah. Stanford Raffles kenal kan, yang Singapura tu. Dia tulis satu buku kan, dia kata apa, Melayu ni apa, The Lazy Malays. Melayu ni malah. Betul ada seorang menteri sambung ayat tu kan. Dijawab oleh Syed Hussein Alatas. Dia kata betul Melayu malah, tapi bukan malah. Malah tu maknanya malah kerja dengan orang putih. Bukan malah kerja. Malah kerja dengan orang putih. Maksud Raffles dia kata Melayu malah sebab Melayu malah kerja dengan mereka. Tak mau makan gaji kerajaan orang putih. Tak mau makan gaji dengan Belanda. Tak mau makan gaji dengan orang putih. Sebab apa? Pasal Melayu dulu kaya dengan tanah. Aku dah benang. Kenapa aku nak makan gaji dengan Aku dah lembu rebau. Lah berapa kerat Melayu yang bela lembu rebau, tuan-tuan. Anak kita lebih kenal motor daripada lembu. Anak-anak akan jadi umur 17. Anak gila wai suku. Kita pun sayang anak. Jual lembu 3-4 ekor. Beli nah. Abah beli kan wai suku nah satu. Sonok anak duk basuh sport rim tu siang malam tu. Ya. Wai suku dia beli tahun ni ke anak dia harga berapa? 14,000. Tahun depan anak dia jual tinggal 10,000. Dia beli lembu ke anak dia tahun ni harga 3,000. Dia jual tahun depan raya haji jadi 5,000. Yang mana untung? Lembu. Berapa orang bagi lembu ke anak dia? Tak ada, tuan-tuan. Esok anak jadi umur 15 bagi lembu. Nah. Boboy, ni Tok Wan bagi lembu sekok sebenarnya jadi. Pengsan cucu tu. Berat betul tak bangku. Hadiah lembu, balut reben pula. Boh lilin atas lembu tu. Tak ada lah. Tapi hilang dah, tuan-tuan. No? Ilmu kekayaan Melayu ni minta maaf sebut susuk dah. Berapa banyak bendang kena tambak habis dah. Dulu kita bekalkan beras seluruh tanah Melayu ni. Tak heran dengan beras orang. Jadi lagu mana pun kita ada beras. Tapi lah, tuan-tuan, tanah kita cuma membekalkan 30% saja beras dekat seluruh Melayu ni. Lagi 70% kita import beras Thailand, beras Vietnam. Kalau satu masa Thailand dengan Vietnam tak mau jual beras kat kita, tinggal beras yang ada benang yang baki tinggal ni, nak jadi apa? Apa nak jadi, tuan-tuan? Beras akan melambung naik harga. Maka nasi cuma jadi makanan orang kaya, kita akan makan balik ubi kayu. Yang kita duduk bermangga, kita ni kemas. Orang zaman moden, orang tua-tua dulu tak ada apa. Orang tua-tua dulu lagi kaya daripada kita. Sebab tu anak-anak cucu ni dia kerja di Kuala Lumpur atau besar-besar, tak ada duit hujung bulan, telefon Tok Wan di kampung. Tok Wan pinjam duit sikit. Kawan tu bukan ada apa pun. Berapa kelong ya. Ada duit. Itu nama dia apa? Berkat. Ziyadatul khair. Duit tak banyak tapi cukup. Tapi hari ni, generasi hari ni, duit tak cukup tapi banyak. Itukah makna merdeka yang kita nak, tuan-tuan? Tak jadi. Sebab saya dah tutup tu kan. Saya takut lama sangat saya sekut polis mai kan, SOP kan. Kata Allah dalam Quran, nak ukur merdeka ni, tuan-tuan pun tahu ayat ni. Surah apa? Iza ja nasrullahi wal fath. Bila sampai pertolongan Allah dan kemerdekaan. Fathu ni pembebasan, kemerdekaan. Tu. Datang pertolongan Allah, akhirnya kita menang, menghalau keluar kita punya musuh-musuh orang Kristian keluar daripada tanah Melayu, keluar. Ya, hasil perjuangan ulama-ulama peringkat awalnya. Kita jangan katalah Malaysia merdeka tanpa tumpahkan darah. Darah siapa tak tumpah? Ya, Datuk Mahathir Lela, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Mak Kilau, Rosli Dobi, rentak di Sarawak tu. Tumpah darah siapa? Tak tumpah. Kita duk kata lagu tu yang orang Indonesia duk pandang rendah kat kita. Dah kita berjuang. Cuma hak mai kemudian ni lah tak berjuang. Hak awal berjuang. Berapa ramai mati, berapa ramai syahid. Raja Haji dan tikam di belakangnya masa tengah sujud sembahyang tu. Ya, tuan-tuan. Maka kata Allah, bila datang pertolongan Allah dan kemerdekaan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
kamu akan melihat manusia itu akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kita tanya diri kita, telahkah kita buat dakwah tersebut? Berapa ramai kawan kita Cina, India dan bukan Islam yang telah kita sebutkan Islam kepada mereka? Tak masuk pun tak apalah. Korang-korang kita pernah sebut sekali. Kita lepak main dam sama-sama pagi-pagi dengan Cina ni. 30 tahun dah main dam dengan dia. 5-6 kali dia naik haji dah Cina tu pun. Tak masuk Islam situ. Haji naik tiap hari. Sebutlah sekali kat dia. Ni meng hang bagus dengan aku ni, hang orang bagus. Jomlah, hampir dengar sekali pun jadi kan. Macam Mus'ab bin Umair kata. Tak mau terima tak apa. Allah tasma'u, tak boleh ke duduk dengar saya? Batu nak tolak tak apa. No? Tapi berapa ramai yang masuk. Saya ada seorang sahabat, saya kenal pun dekat ceramah ni lah. Dia seorang Cina masuk Islam. Buta, dia buta mata tak nampak, dia orang ustaz. Mungkin dia tengok video ni nanti. Dia cerita kat saya dia masuk Islam, mak pak dia tak larang pasal dia buta sama kan. Dia tak tahu nak pergi ke mana. Akhirnya ada satu yayasan daripada South Africa, Afrika Selatan. Bawa dia pergi mengaji di sana. Madrasah Nur for the Blind, nama madrasah tu. Tanah wakaf. Dia buat madrasah tapi khusus untuk orang buta saja. Yang ni kita kena buat kat Malaysia ni. Nah, kena buat kat Malaysia bagi ada. Madrasah berlambak tuan-tuan, tapi benda yang sama. Kan? Kadang-kadang dekat-dekat. Ubah sama. Yang ni mesra orang buta. Yang ni mesra budak-budak yang tahfiz tapi pandai pabrik motor. Buat lah. Yang ni budak-budak yang pandai tahfiz tapi pandai belah lembu. Buat. Baru kita berkembang ekonomi dan agama. Ya, tidak tak ada budak-budak ngulam esok keluar nak pergi ke mana? Saya tanya, minta maaf sebut, bukan kalau sini ada ustaz-ustaz akan marah saya, tapi ini saya tanya sendiri. Saya tanya budak-budak, hampa esok besar nak kerja apa? Nak jadi imam dekat Damansara. Itulah poin. Kenapa nak jadi imam? Beli-beli motor, sana tarawih banyak mahal. Saya sedih tuan-tuan, betul saya sedih. Takkanlah minta maaf, tapi takkan teratur ya. Kita nak kena buat bagi lebih lagi anak-anak kita ni. Depa permata tuan-tuan. Ya, zaman depa ni otak cayak ni, bagi apa pun tangkap. No? Baik, saya sambung ayat tadi tu nah. Berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan nak sambut merdeka, sambung ayat tu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih kepada Allah, tahmid kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Itu cara kita sambut merdeka. Perbanyakkan benda tu. Bukan perbanyakkan bunga api. Kita sambut merdeka pun tak betul ya dah tuan-tuan. Hari baru masuk maghrib, bukan masuk ke-12. Dalam Islam tuan-tuan tahu kan? Sebab tu kita hari lah puasa, habis maghrib takbir dah. Pasal raya dah masa tu. Malam tu tak tarawih dah, nak tarawih apa dah? Syawal dah. Kalau nak ikut adabnya lagu tu lah. Tapi orang putih mai dia ajak sikit dah. Dia boh sikit, tukar habis ke-12. Kita sambut mereka ke-12 pada maghrib. Apa tu orang tua-tua dulu pesan, maghrib jangan milau. Pasal apa? Masa tu syaitan tukar shift. Betul tak? Dalam hadis Sahih Muslim sebut syaitan ada 2 shift. Yang pagi balik petang, yang petang malam. Yang malam gaji lebih sikit macam malam. Depa ada kelang dekat tengah-tengah laut. Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim. Nak kata habis tak habis gini, sama sikit gini. Syaitan yang balik siang pasca, iblis akan tanya, hang buat kerja apa hari ni? Tanya, ni hadis saya sebut. Iblis, syaitan akan kata, hari ni saya berjaya buat orang Islam seorang ni murtad. Iblis kata tak tahu mana. Tanya seorang lagi syaitan, hang boleh buat apa? Hari ni saya bagi satu family bergaduh pasal tanah berebut. Tak ada apa. Tanya seorang lagi syaitan, hang berjaya buat apa? Hari ni saya berjaya buat orang Melayu buat parti baru. Tak ada apa. Iblis kata, ni biasa ya. Parti baru berlambak lah ni kat Malaysia. Tak heran. Ni melawak lah nak marah saya pula. Melawak. Melayu kan suka buat parti. Lagu tu lah kita ni no. Sedih lah. Apalah ikut mereka lah. Mereka pandai. Kita ke orang politik. Tapi tak apa. Tuan-tuan warna apa pun jangan bergaduh tu ya. Bergaduh sikit-sikit sudah lah bulan-bulan raya. Habis bulan raya bersatu ni. Tempat bersatu di mana? Di masjid. No? Buang asap bendera apa pun. Kita satu kiblat, satu agama, satu Allah, satu Nabi, satu Kaabah. Baik. Maka setan yang seterusnya mai, iblis kata, hang boleh buat apa tadi? Setan yang lah ni kata, saya tak boleh buat apa pun wahai tuanku iblis. Saya berjaya buat satu pasangan cerai tadi. Yang ni baru betul. Workers of the month, pekerja bulanan ini, pekerja contoh. Rupanya matlamat iblis nak bagi cerai. Cerai tu lagi dia bangga daripada yang buat kerja lain tadi. Ni hadis sebut. Tapi yang parti tu tak sebut lah, saya tambah lah. Tapi yang sebut kata cerai ni, ulama bincang pasal apa iblis lagi utamakan cerai.
Sebab dari cerai itulah bawa kepada murtad, bawa kepada bergaduh, bawa kepada anak-anak terdedah, kepada zina, bawa kepada macam-macam. Hanya punca cerai. No, jaga yang tu tuan-tuan. Sebab merdeka kita ini nak merdeka daripada belenggu kehambaan kepada sembah Allah semata-mata. Ya. Clearkan diri kita, kebergantungan kita kepada sistem akhir zaman ni kalau boleh kurang-kurang. Dia sampai tak reti buat kerja apa, semua harap kat mesin tu ya. No? Dulu tuan-tuan nak mangkit buka TV, pang, pusing tu betul tak? Saya dan masa saya duduk dengan Tok Wan. Pusing tak tu? Pusing, cari channel ni tak seronok, pusing. Tak seronok pula, pusing kot ni balik. Tak seronok, pusing kot ni balik. Pasal apa? Pasal ada 2 channel ni. 1 2. La Astro 101 sampai 855 ke? Sampai 800 channel. Pusing sampai 800. Tak seronok ah. Tak seronok kita orang tu. Ya? Hak tu tak mangkit dah. Ha? Dulu tuan-tuan, Allah, itu panjang, tapi tak apa sikit. Dah main lambat geram kereta bila bukan senang nak main kan. Nak buka tingkat kereta hampir berdiri. Ni ekor tingkat tu berat. Hampir berdiri ni kerah. Tak kena tekan. Dah lah tekan biar boleh tak? Tekan dia automatik. Punya malah kerja apa tak payah buat. Kerja tak kena buat ni tuan-tuan. Pintu kereta pun tekan dia buka sendiri lah ni. Nak apa lagi tuan-tuan? Suruh duduk mengaji sembahyang. Tak tahu esok umat mesin bagi sembahyang kat kita, tak tahu lah. No? Sampai kerja tak ada apa tu ni. No? Bukan kata salah, tapi kita akan diuji ya. Saya nak jawab yang cerita tajuk tadi. Akhir zaman kita akan diuji kedatangan Dajjal masa tu. Kalau kita tak reti buat kerja-kerja lagu ni tuan-tuan, nak pergi ke mana kita? Esok Dajjal keluar, dia catu makanan. Anak kita nak makan ke daging wai suku? Tak makan. Tapi Tok Wan hak beli lembu tadi tu, dia boleh makan lembu, daging lembu cucu dia. Lepas tu yang penting saya cerita lembu semua tadi tu. Ha? Kita boleh gerit ke ni bangunan-bangunan, tak boleh, bukan tak bagi buat. Tapi nak makan tu ni sawah badi benang semua ni. Nah, jangan gadaikan kita punya harta ni. Kalau nak gadai juga, gadai kat agama kita juga, tak apalah. No? Wallahu ta'ala alam. Saya harap saya menjawab persoalan tajuk. Dan saya minta maaf, saya pun tak lepi lama sangat. Pasal memang di masjid mereka akan round juga. Tak tahu di tempat saya. Kalau lebih sampai 9.30 mereka akan suruh berhenti. Sini saya tak tahu. Tapi saya jagalah pasal SOP kita kena hormat lah, no? Pasal ni pun tengah cerita Sungai Petani mereka dah buat PKPD lah, no? Kita doakanlah semoga semua selamat. Mudah-mudahan kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak musuh ni. No? Tuhan bawa hantar musuh yang tak nampak. Kelang kabut belakang dah. Bagaimana dengan musuh yang nampak nanti tu, Dajjal tu? La hawla wala quwwata illa billah. Kuat pegang agama Allah. Merdeka adalah anugerah Allah. Pelihara dia, mudah-mudahan Malaysia ni kekal merdeka dan kita pelihara. Dan wallahu taala alam. Terima kasih tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak, saya ni pangkat anak, pangkat cucu, kalau terlebih kurang melawak saya minta maaf. Ada jodoh kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فينا ولا معنا ولا من تبعونا شقيا ولا مطردا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.